Walaupun telah pun selesai kita menghantarkan borang taksaan cukai kita, tetapi proses pencukaian itu masih lagi terus berlangsung dengan audit dan juga penyiasatan dan juga proses-proses seterusnya. Jadi sebab itu kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang pencukaian dan anda daripada Salihin Consulting ataupun Asna Tax Services, iaitu Encik Salihin abang sendiri dan juga Encik Muhammad Farid Jamil, kedua-dua merupakan pengarah cukai dari Salihin Consulting Asna Tax Services. Selamat pagi dan kita berjumpa sekali lagi. Jadi pertama sekali lah, saya rasa sebelum kita lanjutkan tentang penyiasatan audit dan juga penyiasatan cukai ini, saya rasa boleh kita imbas semula apa yang dimaksudkan dengan audit dan penyiasatan tu. Okey, Encik Hazri, Encik Syah, pertama kali kita mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Kita juga mengucapkan terima kasih juga kepada pihak MECD kerana menaja kita punya segmen pada pagi ini. Okey, terlebih dahulu macam Encik Hazri cerita tadi, bulan 4 telah berlalu tu untuk pengajian. Sekarang ni bulan satu lagi bulan 6 dan juga bulan 7, di mana untuk para pembayar cukai yang ada perniagaan dan juga para syarikat yang perlu menghantar pada 30 bulan Julai. Okay? Berlanjutan daripada itu, ada proses-proses audit dan juga penyiasatan yang akan berlaku. Sebab bila kita hantar retan borang C ataupun borang B yang kita hantar tu, maka Income Tax akan datang untuk cek. Sebab dalam sistem taksiran sendiri ini, Income Tax akan datang, pihak lembaga hasil akan datang untuk audit, untuk cek, dan jikalau Income Tax mendapati benda tu tak memuaskan, mungkin dia akan datang untuk membuat penyiasatan pula. So dia punya proses macam tu. Sebab sekarang ada taksiran sendiri, kita lihat proses cukai ni dia berterusan. Kita hantar borang, lepas tu pihak lembaga hasil akan datang untuk buat review, checking dan seterusnya. Jikalau ada pelarian cukai, dia akan dikenakan di jumlah cukai yang dilarikan itu akan dikenakan penalti. Itu adalah proses-proses di dalam sistem taksiran sendiri. Cik Salihin kalau dia sebut penalti dia akan senyum je. Kan dia sejukkan hati kita tau. Agak-agak janganlah kes-kes yang mungkin pernah dikenalikan oleh Asna Tax Services, apa agaknya mungkin masalah-masalah lazim lah. Okay. Selalunya kita ada satu dalam kes penyiasatan cukai, kita ada satu yang kes yang kita rasa besar juga yang kita handle, di mana jumlah pelarian cukai yang dijangkakan adalah sebanyak 200 juta. Ini untuk penggajian individu ataupun syarikat? 200 juta jumlah cukai yang macam Income Tax kami dia menuduh ada pelarian cukai sebanyak 200 juta. Alhamdulillah kita telah selesaikan. Ini melibatkan penyiasatan yang membabitkan syarikat dan juga individu ataupun business owner itu sendiri. So alhamdulillah kita dalam Asna Tax kita telah sebagai ejen kepada syarikat itu, kita telah berjaya mengurangkan sejumlah cukai yang agak kita rasa banyak juga kepada syarikat itu, dan kita happy dan juga kita punya klien pun happy. Itu yang kita nak. Dia berhati dengan kita punya servis. LHDN pun happy. Pastilah. Kita rasa cukup jelas di situ apa perbezaan audit dan juga penyiasatan cukai. Dan penyiasatan cukai sudah pastinya didatangi oleh pihak LHDN sendiri. Jadi Cik Farid mungkin boleh terangkan pada para penonton kita, kalaulah agaknya didatangi oleh pihak LHDN ni, apa perlu yang mereka lakukan? Perlukah mereka terus telefon Cik Farid ke Cik Salihin ke untuk minta bantuan atau macam mana agaknya? Ya, sebenarnya lembaga hasil banyak melakukan. Bukan saja bila ada pegawai lembaga hasil yang datang, jadi kita kena pastikan tujuan lawatan. Sometimes dia orang datang untuk buat banci. Banci ni macam nak kena pasti nak update atau kemaskinikan rekod tahun-tahun yang tak dia submit lagi return. Jadi dia akan buat banci dan kena sihatkan untuk submit secepat mungkin lah. Kalau tak nanti akan ada susulan yang kedua, audit akan masuk. Kalau audit dia akan buat pemberitahuan, dia akan beritahu audit dia akan datang untuk melawat premis syarikat ni. Dia akan buat pemeriksaan semakan akaun. Ataupun kemungkinan juga dia datang penyiasatan. Tapi penyiasatan ni dia tak beritahu, dia terus datang. Dan jadi kalau perkara ini berlaku, kena pastikan pembayar cukai kena tahu apakah tujuan lembaga hasil datang. Sama ada tujuan untuk banci atau audit
ataupun siasatan cukai. Ini merupakan lawatan dan bukan serbuan ya. Kalau siasatan cukai itu adalah serbuan siasatan cukai. Kalau audit tadi kita cakap audit adalah merupakan semakan akaun tetapi tidak menyeluruh seperti siasatan cukai. Jadi apa yang menyebabkan sesuatu syarikat itu ataupun individu disiasat oleh LHDN? Okey, itu saya akan ceritakan audit dululah ya. Sebab audit ni dia adalah merupakan satu kemestian di bawah sistem taksir sendiri. Maknanya setiap individu ataupun syarikat pasti akan dilawat oleh pihak HDN untuk menjalankan audit. Manakala siasatan pula, ini tidak akan berlaku pada semua pihak. Sebab siasatan ni adalah berpandukan kepada, maknanya bagasi telah confirm terdapat peliharaan cukai oleh syarikat atau individu, baru dilakukan siasatan. Kalau audit, dia hanyalah semakan biasa. Kalau terjumpa, baru dikenakan tindakan dan sebagainya lah. Okey, tindakan. Cik Salihin, saya nak tanya pasal penalti ni. Cik Salihin tahu mungkin lebih dah biasa kan. Dia difahamkan dia bermula daripada 45%. 45%. Itu satu jumlah yang sangat banyak. Mungkin boleh terangkan kepada kita. Okey, dalam audit ataupun penyiasatan cukai, kita panggil ada audit finding ataupun penemuan audit. Okey. Bila income tax datang review, dia check, okey. Sepatutnya dia punya sales dia katakan 100 juta. Tetapi telah di-declare ataupun dia bagi tahu kepada income tax hanya 500,000 contohnya. So 500 adalah under declare ataupun tak dia bagi tahu kepada pihak lembaga ada fly dari 500,000 dekat situ. So 500,000 ini income tax kalau kita dipanggil audit finding, penemuan audit akan didarabkan 45%. Nasihat saya kepada pembayar pencari cukai di luar sana, sebab kalau kita buat niaga yang biasa pun kita punya untung biasanya dalam construction ke, untung kita tak lebih daripada mungkin 10%, 20% saja. Tapi pihak lembaga hasil dia punya penalti itu 45%, banyak 45%. So saya punya nasihat kepada penonton dan juga kepada orang-orang Cik Azli dan Cik Isha sendiri supaya elakkan daripada ni. Di dalam sistem taksiran sendiri itu macam Cik Farid kata, memang income tax akan datang. Kan saya sendiri income tax sangat aktif. 70% dia punya workforce daripada income tax yang berjumlah lebih kurang 10,000 itu 7,000 dia akan jadi sebagai auditor untuk datang cek yang bergerak dan tiap-tiap hari dia orang bergerak ke company dan juga syarikat untuk datang cek sekali. Itu pun satu kerja yang agak berat juga ya dilakukan oleh mereka. Terpaksa melakukan lawatan, terpaksa melakukan siasatan ya, dan sekiranya ada mungkin perkara yang tidak betul dalam taksiran sendiri itu. Jadi mereka juga terpaksa membantu ya. Jadi kita cubalah ringankan tugas mereka juga. Dan kepada anda semua, kita buat bertenang, yang paling penting kita bertenang kerana Asna Tax Services ada di sini untuk membantu kita semua. Ya, baik bagi individu ataupun syarikat. Jadi apa agaknya bentuk khidmat yang ditawarkan oleh Asna Tax Services khusus bagi kes-kes yang disiasat ni? Okey, macam Cik Aziz cakap tadi, bila income tax datang, yang pertama sekali kita kena bertenang lah. Kita kena bertenang. Sebab ada kes-kes, setengah kes yang kita handle, ada dia punya pengarah dia panik. Bila panik, kadang-kadang dia bersembunyi. Okay? Kadang-kadang dia menyamar, dia jadi kadang-kadang dia director tu tak mengaku dia director. Dia adalah sebagai cleaner pula. Dia ada kes yang macam tu. Sebab dia tak nak tahu bila income tax datang, dia tiba-tiba dia rasa takut. Okay. Dalam kes ini, bertenang yang pertama sekali, kita kena bagi layanan. Kalau income tax datang, macam orang datang kat rumah kita sendiri, kita bagi layanan yang sepatutnya. Okay? Reasonable dia panggil. Okay? Kita kalau dia datang, dia nak minta dokumen, kita tunjukkan dokumen yang sepatutnya. Okay. Dan kalau kita, sebab income tax ni dia berdasarkan akta. Akta bukan semua orang boleh mentafsir akta. Dan seterusnya macam layman orang biasa, seterusnya macam income tax. Kita tahu macam contohnya income. Apa itu income adalah, penaksiran dia adalah berdasarkan kepada mahkamah. Income banyak dia punya penaksiran dekat situ. Kadang-kadang orang yang biasa dia tak boleh menaksirkan macam tu. So kita memerlukan orang yang faham akta dan juga faham selok-belok kerja tentang percukaian ni. Sesuai kita perlukan satu ejen, satu yang faham, okey, yang pernah membuat dan experience tentang pengenalian kes-kes audit ataupun kes penyiasatan. Sebab banyak ejen-ejen ataupun ejen-ejen cukai yang di luar sana yang boleh membuat compliant ataupun pematuhan cukai, tetapi jarang yang
kalau ada sedikit saja yang boleh membuat ataupun buat pengkhususan untuk penyiasatan cukai, sebab bila kita mengendalikan kesiasatan cukai ini dia agak pening juga. Sebab satu pihak kita kena satisfykan income tax dengan jumlah, katakan dia nak 10 juta katakan, tapi pihak klien pula nak 2 juta. Kita sebagai ejen yang duduk tengah-tengah ni, income tax kata macam ni, lepas tu klien pula minta macam ni. So kita tengah-tengah ni macam mana? Kita pun memainkan peranan yang penting juga untuk satu memuaskan hati pihak melagih hasil dan satu lagi jadi dalam kes macam tu ya, adakah boleh diperolehi jalan tengah ataupun sememangnya LSTN memang telah menetapkan bahawa itulah jumlah yang ni dan tidak ada kompromi. Okey. Jadi sebenarnya bila lembaga hasil dia mengeluarkan penemuan, kita panggil sama ada audit ataupun siasatan, penemuan tu sebenarnya adalah tidak final. Mungkin penemuan tu berdasarkan kepada andaian-andaian ataupun berdasarkan kepada whatever dokumen yang ada pada lembaga hasil. Tapi mungkin perlukan sedikit penjelasan ataupun dokumen tambahan, dan setelah perkara ini dikupas satu-satu, lembaga hasil perlukan dokumen, kita bagi, perlukan penjelasan terperinci kenapa sesuatu transaksi itu macam ni. Jadi setelah lepas tu mungkin banyak perkara yang boleh terurai, dan pada asalnya penemuan-penemuan yang untuk dijadi sebagai cukai tambahan mungkin boleh dikurangkan. Ini semua berlandaskan kepada undang-undang ataupun kita panggil ataupun ruling yang telah ditetapkan oleh lembaga hasil. Jadi ruang-ruang tu ada. Tinggal kita macam mana cara kita nak mentafsir dan cara kita nak menangani masalah tu. Jadi dengan cara yang sempurna, dengan kita tengok balik apa ruang-ruang yang ada tadi, maka insya-Allah kita boleh kurangkanlah. Kita gunakan mana yang patutlah. Dan berdasarkan undang itu penting sekali. Okey, jadi itulah dia nak sebab tu kita waktu isi borang tu pastikan semua jumlah tu betul ya. Jangan ada yang disorokkan, dikecilkan angkanya dan sebagainya. Jadi ini mungkin memudaratkan lagi kedua-dua belah pihak. Jadi di situ anda perlu menghadiri klinik cukai yang diadakan, yang dianjurkan oleh pihak Salihin Consultant. Jadi mungkin boleh cerita sedikit apa pengisian dalam klinik cukai itu. Okey, pada 24 April yang lalu, seperti yang kita siri yang lepas, kita telah mengajak para penonton dan juga pembayar cukai untuk hadir kita punya seminar. Dan alhamdulillah seminar kita mendapat sambutan yang menggalakkan. Kira-kira ada 100 lebih orang hadir. Dan saya sendiri telah membagi ceramah berkenaan dengan audit cukai, dan juga pihak lembaga hasil support kita untuk bagi ceramah berkenaan dengan kita jemput pihak daripada lembaga hasil untuk hadir sama-sama kita ni, sebab benda ni adalah satu tanggungjawab sosial kita, pihak lembaga hasil dan juga kita daripada ejen yang dilantik oleh kerajaan untuk menolong pembayar cukai. Dalam klinik cukai ni kita memberi nasihat-nasihat kepada pembayar cukai kalau ada masalah-masalah. Sekarang ni especially sekarang ni kita 30 Jun ini berkenaan dengan untuk perniagaan tunggal, contohnya peniaga-peniaga yang pasar malam yang menghadapi masalah, kadang-kadang tak reti ataupun tak faham macam mana nak mengisi borang. Kita boleh tolong dia orang, kita bagi nasihat dengan dia orang, sepatutnya benda ni macam ni supaya dia orang lebih jelas. Sebab macam saya bagi tahu tadi, pentafsiran cukai tu dia memerlukan orang yang mahir dalam cukai dan juga dalam akta. So pada 30 Jun 30 Jun untuk yang berniaga. Tidak kira apa jua bentuk perniagaan, kecil ataupun besar. Semua dia lalukan untuk datang ke bengkel ini ya. Boleh datang ke klinik cukai kita, dia boleh telefon ataupun email kepada kita ataupun melayari laman sesawang kita www.salihin.com.my untuk menghantar permasalahan mereka. InsyaAllah kita akan cuba seberapa boleh yang kita mampu dan cuba menyelesaikan masalah pembayar cukai yang kita mampulah. Seperti anda dapat lihat di kaca TV kita ini, laman sesawangnya mudah sekali, www.salihin.com.my. Dan maklumat mengenai ceramah itu juga ada dipaparkan di dalam laman sesawang tersebut, dan nombor talian seperti yang dapat saksikan di kaca TV sekarang boleh anda hubungi juga untuk mendapat khidmat nasihat melalui bersama daripada pegawai-pegawai yang bertugas di talian untuk melayan sebarang kemusykilan yang anda ada mengenai pencukaian khusus. Ini khusus, waktu ini khusus untuk mereka yang berniaga, mereka yang mempunyai syarikat kecil ataupun besar. Jadi jangan berlengah lagi. Ada banyak masa
Ya. Ada banyak masa, jadi lebih baik bersedia sebab bila melibatkan syarikat ni lagi mungkin lagi rumit Cik Salihin. Kalau individu tu mungkin kita seorang saja, kalau melibatkan syarikat dengan banyak dokumen-dokumen yang perlu disediakan ya. Apa yang saya nak bagi tahu, kalau untuk yang berniaga, banyak dia punya perbelanjaan yang boleh dituntut. Kita tak perlu untuk melarikan cukai. Banyak perbelanjaan yang contohnya kalau kita berniaga masa malam, kita punya petrol, tol contohnya kan. Itu semua perbelanjaan yang boleh dituntut. Kita simpan semua kita punya risit-risit yang ada tu, kita buat sebagai perbelanjaan untuk buat penolakan cukai. Itu ada cara-cara yang inilah, daripada kita mengurangkan cukai. Lepas tu kita tak tidur lena contohnya malam, sebab kita risau income tax akan datang. Sebab sekarang ni dia akan datang. So, ini maklumat yang anda boleh perolehi daripada Asna Tax Services, dan anda boleh layari laman sesawang www.salihin.com.my untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Cik Salihin dan juga Cik Farid sudi bersama kami sekali lagi. Sebenarnya Asna Tax Services banyak membantu kita semua dalam menjelaskan lagi proses-proses yang boleh kita perbaiki dalam pencukaian. Tak sekadar yang kita lakukan. Baik, saudara, terima kasih kerana terus setia bersama kami di dalam Nadi Sri Pagi Selamat Pagi Malaysia. Bagaimanapun buat anda peminat badminton, jangan lupa separuh akhirnya Piala Thomas akan berlangsung di RTM 1 pukul 2 petang. Kita nak Piala Thomas tu kembali ke tangan kita, ke tanah air. Jadi kita bagi sokongan. Dengan menyaksikan pada pukul 2 petang nanti di RTM 1 secara langsung. Malaysia menentang China. Ya. Jadi kita mohon, kita doa hari ini, mudah-mudahan doa kita dimakbulkan ya. Khususnya Hezri lah kan, sebab nak solat Jumaat tu mungkin lebih ramai yang mendoakan. Ini sebenarnya kan sesiapa saja berdoa. Ya. Tidak ada halangan. Kita juga tahu bahawa tidak ada halangan antara kita dengan Tuhan. Yang penting niat kita tu bersih, hati kita bersih. Itu berbalik pada niat kita.